Bahagian terakhir untuk kertas 2, set 2. Okey, soalan 11, bahagian C. Jadi untuk bahagian C ni, okey, satu soalan saja dan wajib jawab semua soalan. Okey, dia membawa markah 20. Okey, soalan 11A. Jadual 11 menunjukkan dua tindak balas redoks dan persamaan ion. Jadi kita nampak dulu sini tindak balas 1, okey, ion ferrum 2 dengan X2, okey, dia bertukar kepada ion ferrum 3 dan ion X. Okey, menunjukkan di sini ferrum 2 berlaku pengoksidaan manakala X2 berlaku penurunan. Okey, manakala dalam tindak balas kedua ferrum 3 bertukar kepada 2. Okey, dia berkurang jadi dia mengalami tindak balas penurunan. Okey, charge-nya berkurang daripada 3 positif kepada 2 positif. Okey, lepas tu Y, okey, daripada Y kepada Y2 plus. Okey, dia mengalami pengoksidaan. Jadi tindak balas redoks ini, okay, sebelum kita jawab soalan, cikgu bagi penerangan sedikit. Okey, untuk redoks ini apa yang perlu kamu hafal adalah proses pengoksidaan dan penurunan yang melibatkan 4 perubahan. Okey, sama ada perubahan oksigen, nombor pengoksidaan ataupun charge-nya tu, okey, hidrogen dan elektron. Jadi ini tipsnya senang saja. Okey, tipsnya OOH. Yang ada O depannya berlaku oxidation kalau dia mengalami pertambahan oksigen ataupun pertambahan nombor pengoksidaan. Jadi yang sebaliknya lah, okey, kalau dia mengalami pengurangan oksigen dan nombor pengoksidaan, dia mengalami reduction, penurunan, proses penurunan. Okey, untuk hidrogen dengan elektron pula dia terbalik. Okey, dia akan mengalami pengoksidaan kalau dia berkurang. Sama ada hidrogennya berkurang ataupun elektronnya dikurangkan ataupun menderma elektron. Okey, jadi bila derma elektron dia akan mengalami proses pengoksidaan. Dan sebaliknya kalau proses penurunan, okey, dia mesti bertentangan dengan pengoksidaan. Hidrogen mesti meningkat, elektron pun mesti bertambah ataupun dia mesti menerima elektron, baru berlaku proses penurunan. Okey, lepas itu pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, jadi ini tidak semestinya yang itu, pemindahan elektron pada suatu jarak tip U. Okey, dia apply untuk semua proses pengoksidaan dan penurunan. Jadi untuk proses pengoksidaan, bahan yang mengalami pengoksidaan itu akan menjadi ejen penurunan. Okey? Jadi bahan yang mengalami penurunan dia disebut sebagai ejen pengoksidaan. Itu kamu kena ingat dan jangan keliru. Kalau dia mengalami pengoksidaan, dia bertindak sebagai ejen penurunan. Kenapa? Dia turunkan seseorang untuk dia mengalami pengoksidaan. Jadi dia ejen penurunan. Okey, lepas tu dia mengalami penurunan kerana dia mengoksidakan orang lain. Jadi kita panggil dia sebagai ejen pengoksidaan. Jadi apa bahan-bahan yang mengalami pengoksidaan? Okey, banyaklah tapi ini 4 yang senang kamu faham. Okey, logam reaktif. Yang kita hafal dalam siri elektrokimia tu. Okey, kalau nak cantik tu. Okey, kalium, natrium, magnesium, zinc, ferrum, plumbum, semua itu akan mengalami pengoksidaan. Okey, dan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, untuk seterusnya pula, apa bahan yang mengalami pengoksidaan? Dia adalah ion CBI, iaitu klorida, bromida, iodida. Okey, seterusnya ferrum 2. Kenapa ferrum 2? Dia akan sentiasa pergi kepada ferrum 3. Okey, lepas tu sulfur dioksida. Okey, ini 4 bahan yang famous lah untuk mengalami pengoksidaan. Okay, selepas itu bahan yang mengalami penurunan. Okey, KMNO4, K2Cr2O7. Ini yang mengalami penurunan. Selain itu molekul CBI. Jadi kalau tadi di sini ion CBI mengalami pengoksidaan, lawannya ialah molekul CBI yang mengalami penurunan, iaitu Cl2, Br2, I2. Okey. Seterusnya tadi ferrum 2, pengoksidaan ferrum 3 akan pergi kepada ferrum 2. Jadi dia mengalami penurunan. Okey, dan last sekali hidrogen peroksida. Jadi kalau kamu hafal ini, bahan yang mengalami pengoksidaan dan penurunan, topik redoks ini dia akan jadi senang. Okey. Okey, apa lagi yang selalu disoal dalam
redox ini adalah persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan ataupun senang ceritalah persamaan ion. Okey. Jadi untuk logam, logam ini dia akan sentiasa menjadi ion logam. Kalau zinc, zinc 2+, Mg, Mg 2+, ferrum, ferrum 2+. Okey. Jadi dia jadi ion, sebab itu dia mengalami pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaannya bertambah ataupun dia kehilangan elektron ataupun menderma elektron. Okey, lepas tu ion CBI pula. Okey, tapi dia ini biasanya muncul berkapel. Contohnya kalium iodida, magnesium klorida, natrium bromida. Jadi kita fokus kepada dadanya tu, iodida, bromida, klorida. Okey. Jadi Cl-, Br-, I-. Okey, dia akan sentiasa bertukar kepada molekul Cl2, Br2, I2. Okey, dia sentiasa bertukar daripada ion kepada molekul. Tiada lain sudah. Okey, jadi ion ini kita tahu dia punya nombor pengoksidaan negatif 1. Manakala molekul kosong. Jadi daripada negatif 1 kepada kosong, nombor pengoksidaannya bertambah. Sebab itulah dia mengalami pengoksidaan ataupun dia menderma elektron. Bila dia menderma elektron, dia mengalami pengoksidaan. Okay, ferrum 2 macam tadi cikgu beritahu, ferrum 2 sentiasa menjadi ferrum 3. Okey, nombor charge-nya ini, nombor pengoksidaannya ini bertambah daripada 2 kepada 3. Jadi dia mengalami pengoksidaan ataupun kalau dari segi elektron dia menderma elektron. Okey, dan yang terakhir sulfur dioksida. Okey, sulfur dioksida dalam keadaan molekul dia sentiasa menjadi ion sulfat. Okey, dan menderma elektron. Jadi dia punya tips untuk di pengoksidaan ini, okey, tambah elektron di sebelah kanan. Jadi sentiasa tambah elektron di sebelah kanan, maksudnya dia menderma elektron. Bila dia menderma elektron, elektronnya berkurang, maka proses pengoksidaan berlaku. Okey, itu untuk bahan yang mengalami pengoksidaan. Dia punya persamaan setengah. Okey, persamaan setengah penurunan. Okey, kalau kalium manganat 7 berasid, kita fokuskan kepada ion manganat saja. Okey, jadi ini persamaan setengah penurunannya, kita kena hafal. Okey, kromat pun sama, kita fokus kepada ion kromat sahaja, dia mengalami penurunan. Okey, lepas tu molekul CBI tadi, daripada molekul mesti sentiasa menjadi ion CBI. Okey, klorin, klorida, bromin, bromida, iodin, iodida. Okey, dan diorang ini menerima elektron. Sebab itulah dia mengalami penurunan sebab elektronnya bertambah. Kalau daripada segi charge-nya, dia punya nombor pengoksidaan klorin, bromin, iodin. Okey, molekul nombor pengoksidaannya kosong. Manakala klorida, bromida, iodida nombor pengoksidaannya negatif 1. Jadi kita nampak dia punya charge daripada kosong kepada negatif 1 berkurang. Jadi bila berkurang, mengalami penurunan. Okey, tadi ferrum 2 kepada ferrum 3, sekarang ferrum 3 kepada ferrum 2. Jadi nombor pengoksidaannya berkurang dan dia menerima elektron. Okey, 1 elektron untuk jadi ferrum 2, maka proses penurunan. Dan hidrogen peroksida pula, okey, daripada hidrogen peroksida kepada air, dia perlu menerima elektron. Jadi proses penurunan berlaku. Okey. Tadi dari segi persamaan setengah. Okey, apa lagi yang famous dalam redox ini adalah pemerhatian. Jadi kalau dari segi bahan yang mengalami pengoksidaan untuk logam, okey, kita akan nampak dia punya dari segi bentuk warna mendakan tersebut, warna logam tersebut. Okey, semua logam dalam siri elektrokimia yang kita hafal tu berwarna kelabu kecuali kuprum berwarna perang, argentum berwarna kelabu berkilat. Okey, silver. Argentum ni silver. Okey, lepas itu okey, logam-logam ini dia akan mengion menjadi ion logam. Okey. Jadi semua ion logam, ion logam tadi logam, sekarang ni ion logam. Semua ion logam tidak berwarna. Okey, kecuali okey, ion ferrum 2 warna hijau, ferrum 3 perang, kuprum 2 biru. Okey, itu
dari segi pemerhatian. Okey, untuk pemerhatian K-Menopho dengan K2CR2. Jadi kalium manganat ini kita ingat manggis. Okey, manggis di luarnya kulitnya warna purple, isinya warna putih. Jadi kita boleh nampak dia punya perubahan warna itu sebenarnya daripada warna ungu kepada tidak berwarna. Manakala ion dikromat pula, okey, kita ingat jingga dengan hijau. Jingga bertukar kepada hijau. Itu pemerhatian untuk kalium dikromat, okey, 6. Manakala untuk CBI, okey, semua ion CBI tidak berwarna. Jadi kalau kita nampak kalium klorida, natrium klorida, magnesium klorida, semua itu larutan yang tidak berwarna. Okey, manakala molekul CBI, manakala molekul CBI dia berwarna. Okey, klorin kuning kehijauan, bromin perang, iodin perang. Okey, dia akan tiru warna bromin. Jadi untuk kumpulan 17 ini semakin dia menurun di kumpulan warnanya semakin terang. Okey, kalau fluorin yang paling atas tu warnanya kuning-kuning cerah. Jadi, okey, perubahan warnanya. Okey, daripada ion kepada molekul, daripada tidak berwarna kepada berwarna. Kalau ini pula daripada berwarna kepada tidak berwarna. Okey, dia berubah daripada molekul kepada ion. Tadi ion dia tiada warna. Okey, ferum 2 dengan ferum 3. Okey, ni senanglah. Okey, ferum 2 hijau, ferum 3 perang. Kalau sini perang kepada hijau. Jadi kita akan tulislah untuk kalau ferum 2 kepada ferum 3 larutan berwarna hijau bertukar kepada larutan berwarna perang. Okey, untuk ferum 3 pula larutan perang bertukar kepada larutan warna hijau. Okey. Okey. Jadi sebelum kita akan sambung perbincangan untuk soalan 11A ini di next video.